Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudara penerbit bersama Adi Syarudin, saya mendengar yang Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwati fillah, kita masih lagi membincangkan ayat-ayat tentang sifat takabur yang ada pada seorang manusia. Jangan dicontohi oleh kita. Sifat gurur yang telah menimpanya kerana harta dan juga pangkat, kedudukan yang terhormat di kalangan bangsa Quraisy pada waktu itu, iaitu Abu Jahal. Allah Taala menjelaskan antara sifat-sifat si Abu Jahal ini, ayat 31 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. Maksudnya, dia tidak mahu membenarkan Rasul dan Quran dan tidak mahu mengajarkan salat, tapi dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan belagak sombong. Kecelakaanlah bagimu wahai si kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian kecelakaanlah bagimu wahai si kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Saya ingin menjelaskan ayat ini fokusnya kepada seorang yang bernama Abu Jahal, musuh Allah Subhanahu Wa Taala dan musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kedudukannya, dengan hartanya yang banyak, dia menidakkan, mengingkari dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi telah pun mengancamnya, memberikan kepadanya amaran. Aula laka faula thumma aula laka faula. Abu Jahal akhirnya berkata kepada Nabi, engkau mengancam aku wahai Muhammad, engkau dan tuanmu tidak mampu melakukan apa dua sekalipun. Para pendengar dirahmati dan dikasihi sekalian, fala saddaqa wala salla, ni huruf fa yang ada pada permulaan ayat difahami oleh kebanyakan para ulama masih mempunyai hubungan dengan ayat yang ketiga pada awal surah yang lalu. Lagi kita tengok pada awal surah yang lalu kan, ayahsabul insanu allan najma'a idhama bala qadirina ala an nusawya banana. Manusia mengira bahawa kami tidak mengumpulkan tulang belulangnya, kami tidak mampu. Bukan demikian, kami berkuasa menyempurnakan jari jemarinya. Kita dah bincangkan dahulu bahawa orang kafir ini sentiasa menafikan kebenaran, kiamat akan berlaku dan Allah akan mengumpulkan tubuh badan mereka balik semula. Jadi maknanya ayat ketiga ni seakan-akan mempunyai kaitan yang rapat dengan ayat yang ke-30 yang sedang kita bincangkan sekarang. Nampak tak tuan-tuan yang dimuliakan sekalian? Kesalingan yang ada antara satu sama lain. Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla. Dia mempunyai hubungan pada awal hingga akhir, synchronization yang berlaku, tawafuq di antara matla' dengan khitam surah ini. Dia bertanya, dia tak ada persiapan untuk menghadapi kiamat, maka dia mempertikaikan. Dia tidak membenarkan Rasulullah, tidak membenarkan Quran, tak mahu mengajarkan salat, mendustakan kebenaran. Bahkan dia pergi kepada keluarganya untuk membawa lagi kempen cerita-cerita dusta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga fa pada awal ayat ini, kata para ulama lughah, dia mempunyai kaitan dengan ayat sebelumnya. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Ayat 29. Kan tuan-tuan nampak kaitannya? Ila rabbika yawma idzinil masaq, ayat 30 ada kaitan dengan fala saddaqa wala salla. Ini adalah pandangan kedua oleh para ulama lughah. Maksudnya, ketika dia mati meninggalkan dunia, lalu dia dihalau untuk menemui Allah SWT tanpa bekal, barulah dia sedar dan dia menyesal. Perkataan yatamatta, muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian, yatamatta boleh difahami berasal dari perkataan mata. Mata iaitu mim ta alif, maknanya belakang, punggung, belakang kita, al-zahar. Dengan demikian, ayat ini digunakan, perkataan ini digunakan untuk menunjukkan orang yang berlagak sombong, berjalan mendabik dada. Kalau kita bahasa Melayu menyatakan seperti itu, berjalan dengan sikap, karakter menampakkan kehebatannya,
nak memperlikihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga perkataan ya tamatta ni diambil dari perkataan tamattat. Tamattat maknanya membentangkan. Jadi huruf ya pada akhir kalimah ini, pada akhir perkataan ini pengganti huruf ta yang kedua. Kerana berat mengucap dua huruf yang berdampingan satu sama lain, maka diubah menjadi ya tamatta dari akar kata yang hampir sama dengan mattat. Mattat ini berarti kalau benda yang fleksibel, benda yang dapat dibentangkan panjang, benda yang bersifat elastik. Dan di sini menunjukkan keangkuhan. Kan orang kalau sombong ni berjalan seolah-olah dada dia besar sangat, badan dia besar sangat. Yang rendah pun nak menunjukkan dia tinggi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini dapat juga kita fahami sebagai satu penjelasan tentang keburukan sifat yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Ini adalah orang-orang kafir punya pandangan. Dia melihat orang Islam ni leceh, kerana sembahyang itu mereka jadi terbelakang, kerana ikut Islam mereka menjadi ketinggalan. Dia bersama dengan geng-gengnya, kuncu-kuncunya cuba untuk memburuk-burukkan dan mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat aula laka faula, thumma aula laka faula. Ayat yang lalu menggambarkan tentang sifat si penderhaka ni. Jadi ayat ni pula merupakan satu ucapan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan sifat derhakanya. Orang macam Abu Jahal ni tak sesuai untuk mendapat penghormatan, untuk mengatakan selamat pagi sekalipun tidak layak baginya. Yang sesuai untuknya adalah aula laka faula. Kata Zamakhsyari, aula laka faula ni merupakan satu perkataan yang digunakan alamun lima'an al-wail. Dia merupakan satu penggunaan perkataan yang merujuk pada kecelakaan. Wa huwa ghairu munsarif lil alamiyah. Ini pandangan Zamakhsyari. Ini merupakan satu celaan. Setengah ulama boleh mengatakan aula ni atas wazan af'al dari perkataan wail. Awail dia punya wazan af'al ni itu aula. Faqulib. Ada pula yang mengatakan atas wazan fa'la. Dengan sebab itu tidak ada tanwin pada hujungnya. Aula laka fa'aula. Aula laka fa'aula ni antara tafsiran yang menarik, yang paling jelas dikemukakan oleh para ulama tafsir. Kita rujuk dalam tafsir Ruhul Ma'ani oleh Al-Imam Mahmud Al-Alusi. Aula laka fa'aula, kata beliau, ada perkataan wali. Waliya yang bermakna al-qurb. Qurb menunjuk kepada dekat. Dekat kepada apa? Dekat kepada kehancuran. Iaitu maksud dia aula laka bermakna ahlakakallahu halakan aqrab laka min kulli syar'in wa halak. Ini adalah penggunaan orang Arab untuk menunjukkan kepada dekatnya kehancuran bagimu. Bukan aula ni makna afdal, tidak. Aula laka fa'aula, memang kau tak lamanya akan hancur, akan binasa, akan dikenakan kepada kamu satu hukuman. Itu maksud yang sesuai. Bu'adan wa suhqan fil halak. Moga Allah hancurkan kamu, Allah punah, musnahkan kamu, matilah kamu. Seolah-olah begitulah penggunaan yang tepat terhadap perkataan aula dalam konteks ayat ini. Muslim-muslimat inilah hati dan dikasihi Allah sekalian. Al-Miqai pula mentafsirkan kata aula ni, yang pertama bererti semoga Allah mendekatkan kepadamu apa yang tidak menyenangkan kamu. Dan aula yang kedua pula dalam arti semoga Allah menimpakan kepada kamu kebinasaan sesudah kebinasaan. Ini menurut Imam Miqai sebagai satu isyarat bahawa kebinasaan itu bakal menimpanya sepanjang masa. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, lebih jauh lagi Al-Miqai ini menambahkan lagi bahawa boleh jadi perkataan yang ketiga ni supaya kamu terus mendapat kebinasaan, kehancuran masa ke semasa. Dan yang keempat, kamu akan dimembankan ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama dalam kehidupan dunia, yang kedua ketika kematian, yang ketiga ketika kebangkitan, dan yang keempat dalam neraka. Ini antara kata-kata Al-Imam Al-Miqai terhadap penggunaan perkataan ini secara takrir, secara berulang-ulang. Aula sekali, laka fa'aula dua kali, thumma aula nombor 3, laka fa'aula 4 kali. 4 kali digunakan untuk merujuk kepada kebinasaan ini bertimpa-timpa ke atas manusia yang hina, manusia yang lanan Allah Subhanahu Wa Taala seperti Abu Jahal ini. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, walau bagaimanapun ayat ini harus kita faham dalam konteks al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Janganlah kita fokuskan perkara tersebut berlaku kepada Abu Jahal semata-mata. Turunnya Quran untuk dipakai hingga hari kiamat. Barang siapa yang mengikuti sifat Abu Jahal, maka tertimpalah ke atasnya kebinasaan seperti yang berlaku kepada Abu Jahal. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kuliah dahulu kita telah bincangkan sifat yang ada pada Abu Jahal ni, antaranya sifat takabur yang melampau-lampau.
sifat gurur yang menimpanya. Maka janganlah kita ni timpa penyakit yang sama, tuan-tuan. Kuliah dahulu saya ada bawakan kepada kisah pada tuan-tuan, kisah tentang seorang ulama Islam yang terkemuka, Sa'id An-Nursi, yang dikenali dengan nama Badi'uz Zaman. Badi'uz Zaman, gelaran yang ulama berikan kepadanya. Bukan seperti setengah manusia yang memberi gelaran kepada dirinya sendiri. Gelaran-gelaran yang diberi kepada para ulama ni, tuan-tuan, adalah gelaran orang lain terhadap mereka, kerana sumbangan mereka, kerana jihad mereka, kerana kesungguhan mereka, kerana ilmu mereka, kerana keikhlasan mereka. Dan kebanyakan mereka ni mendapat gelaran selepas matinya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini kisah Sa'id An-Nursi, Badi'uz Zaman. Badi'uz Zaman artinya yang mengindahkan zaman, pujaan sepanjang masa. Tokoh ulama dalam negara Turki ini yang telah berjuang berhabis-habisan sampai dia tak sempat untuk berkahwin, kerana zaman kebangkitan itu zaman kejatuhan kerajaan Islam Osmaniyah Turkiya. Maka menjadi tanggungjawab dia untuk mempertahankan Islam dalam apa jua bentuk yang berlaku. Tuan-tuan, sifat tawaduk ni telah memberikan kepada beliau ketinggian. Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu amdan bi afwin illa izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Sedekah tidak akan mengurangkan harta, sifat maaf tidak akan menambahkan apa-apa pun selain kemuliaan. Sesiapa yang tawaduk kerana Allah, maka Allah pasti meninggikannya. Ambil pengajaran daripada kisah Sa'id Nursi ini, tuan-tuan. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, siapa yang merendahkan dirinya kerana Allah satu darjat, maka Allah akan meninggikannya hingga menempatkannya di Aliyin, syurga yang tinggi. Siapa yang meninggikan dirinya takabur walaupun satu darjat semata-mata, maka Allah akan merendahkannya hingga meletakkannya namanya bersama dengan orang yang sangat rendah, asfalas safilin. Hadis ini hadis yang dianggap sahih oleh Imam Ibn Hibban. Tuan-tuan, syaitan ni sentiasa membisikkan bahawa sikap merendahkan diri di hadapan orang akan merendahkan kita, menurunkan darjat kita. Itu syaitan punya bisikan dalam hati. Inilah yang berlaku kepada orang macam Abu Jahal. Oleh sebab takut menjadi hina, kita enggan berbicara dengan orang-orang yang kita anggap rendah, dan melakukan pekerjaan yang kita anggap akan menjadikan kita hina. Lihat kisah Badi'uz Zaman Sa'id Nursi telah berjaya membantah bisikan syaitan. Dia memilih sikap merendah diri sehingga Allah tinggikan kedudukannya. Jadilah dia seorang yang saleh, seorang yang alim, seorang yang faqih, seorang mufassir yang hebat. Tapi kalau kita ni sikap angkuh, tuan-tuan, dia sebenarnya sedang menghina diri kita sendiri di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Semakin kerap kita menyombongkan diri, semakin rendah pandangan manusia terhadap kita, tuan-tuan. Mereka boleh berpura-pura kagum terhadap kita di hadapan kita, tapi di belakang dia mentertawakan, mencemooh. Memanglah kerana dia malu dengan kita, dengan pakaian kita, dengan penampilan kita, dengan title kita barangkali. Maka dia mempamerkan seolah-olah hormat, tapi di belakang dikutuknya kita, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Itu sebab dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, berkisarkan tentang tawaduk yang lawan takabur, lawan gurur ni, tuan-tuan. Daripada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang tawaduk kerana Allah, maka Allah akan mengangkat darjatnya. Dia sangat hina pada matanya sendiri, tapi sangat mulia pada pandangan orang. Sebaliknya, siapa yang menyombongkan dirinya, maka Allah akan merendahkannya. Dia yang rasa dirinya besar pada mata pandangannya sendiri, perspektif dirinya, tapi menjadi sangat hina pada orang lain. Bahkan lebih hina daripada seekor anjing ataupun seekor khinzir. Ini hadis dalam riwayat Imam Al-Baihaqi mengusi Syu'abul Iman. Tuan-tuan, sikap merendah diri dapat kita mulakan dengan cara merubah pandangan orang kepada kita. Kita tak boleh lagi menjadikan pakaian, kenderaan, penampilan luaran seorang itu sebagai penentu julat ukuran di sisi Allah SWT. Tidak boleh, tuan-tuan. Tidak juga asal-usul ataupun negeri seseorang itu asalnya dari mana. Kita menghormati semua manusia kerana mereka merupakan makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Sebab Allah menjelaskan Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, sungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam. Tuan-tuan, sifat tawaduk ni, tuan-tuan, telah menyebabkan satu hadis yang disebut oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Zuhul Kabir. Sampai hadis ni kepada seorang tokoh tasawuf terkemuka di Mesir bernama Zunnun Al-Misri. Sungguhnya Allah menyimpan 3 perkara dalam 3 perkara. Allah menyimpan kemurkaan dalam kemaksiatan yang kau lakukan. Allah menyimpan keridaan dalam ketaatan yang konsisten kau buat. Dan Allah menyimpan para walinya di antara manusia yang kau tidak kenali.
Maka tuan-tuan belajarlah sifat tawaduk. Sifat takabur ini telah membinasakan syaitan, telah membinasakan Abu Jahal dan yang seangkatan dengan mereka. Selamatkan diri kita, dan ni antara cemoohan Allah SWT kepada beliau, kepada mereka. Sama-samalah kita baiki. Kadang-kadang sifat ini menimpa orang beriman, orang yang banyak beribadah, orang banyak ilmu pun timbul dalam dirinya penyakit itu. Mohonlah kepada Allah keampunan, mohonlah kepada perlindungan. Moga kita menjadi orang pertama mengamalkan sebelum kita mengesyorkannya kepada orang lain. InsyaAllah kita akan tinjau ayat berikut dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.